Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Okey, selamat pagi semua. Okey, pada hari ini saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan soalan yang saya post dalam posting saya semalam dekat FB. Soalan yang biasa ditanya kepada seorang kaunselor. Bagi anda yang tidak mengenali saya, mungkin tidak tahu saya adalah seorang kaunselor, tetapi adalah di kalangan rakan-rakan yang mengenali saya memang tahulah kerjaya saya sejak 8 tahun lepas. Saya memang bekerja sebagai seorang kaunselor di sebuah institusi pengajian tinggi di Sarawak. Tapi saya tak boleh nyatakan dekat sini saya dekat mana lah. Yang tahu tu tahulah. So hari ni saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan salah faham bagi orang awam yang mungkin tidak mengetahui berkenaan dengan kaunseling, berkenaan dengan kaunselor, berkenaan dengan kerjaya sebagai seorang kaunselor. Ini baik untuk mereka yang mungkin nak melanjutkan pembelajaran mereka, nak pilih kos dekat universiti nanti, nak ambil bidang psikologi lah. So saya boleh baca pemikiran orang, ataupun mungkin berminat dengan kos ini tapi tak tahu dia punya nature kerja dia macam mana. Saya terangkan satu persatu dalam video kali ini. Harap apa yang saya terangkan ini tidak panjang lebar dan straightforward. So benda pertama yang biasa ditanya kepada saya, ini soalan common. Kaunselor dia boleh baca pemikiran orang ataupun tidak? Kaunselor dia tak boleh baca pemikiran orang, tetapi dia boleh menganalisa bukan hanya fikiran, tetapi dia boleh menganalisa fikiran, emosi dan juga tingkah laku seseorang. Sebab dalam psikologi ini keperluan dia, dalam kaunseling ini keperluan dia, bila anda nak ambil bidang psikologi, anda nak ambil bekerja dalam bidang kaunseling itu sendiri, dia kena ada background daripada segi psikologi dan juga kaunseling. Dalam psikologi ni dia belajar pasal apa? Psikologi dia belajar pasal 3 benda, 3 komponen utama, iaitu kognitif, iaitu pemikiran, yang kedua adalah emosi, dan kita belajar pasal tingkah laku. Dan penjelasan-penjelasan yang diguna pakai dalam kaunseling atau psikologi itu sendiri adalah bersifat saintifik, maksudnya bukan parapsikologi. Contoh dekat sini apabila seseorang itu boleh membaca garis tangan, misal kata garis tangan seperti ini boleh dibaca, itu boleh diistilahkan sebagai parapsikologi. Maksudnya tidak ada penjelasan saintifik. Tetapi dalam psikologi bagi kaunseling, ia adalah penjelasan saintifik berteraskan fakta-fakta yang benar, kajian-kajian yang saintifik. Baru kita boleh jelaskan apa yang berlaku dalam pelakuan, emosi dan pemikiran seseorang. Jadi kalau orang cakap seorang kaunselor ini boleh tak atau tidak dibaca pemikiran orang, dia tak boleh baca pemikiran orang lain, tetapi dia boleh menganalisa pemikiran seseorang. Sebab sebagai seorang kaunselor, dia tidak melihat sesuatu perkara atau isu tersebut berdasarkan perkara yang berpecah-pecah, maksudnya berasingan. Emosi lain, pemikiran lain, tingkah laku lain, tidak. Kita lihat ia sebagai satu komponen yang saling mendukung antara satu sama lain. Contoh saya bagi contoh dekat sini. Misal katanya bila anda WhatsApp ataupun anda mesej seseorang dalam WhatsApp lah, dalam message ke apa ke, personal message kepada orang, anda tulis sesuatu perkara, ada atau tidak orang akan salah faham dengan apa yang anda tulis. Misal kata anda buat posting lah dekat FB, misal katanya anda buat posting dekat FB, ada tak orang akan salah faham dengan posting tersebut tidak seperti mana yang anda maksudkan daripada diri dan pemikiran anda. Sebab bila anda tulis sesuatu dalam FB ke, dalam mana-mana portal media massa ke, bila anda tulis ni, anda tidak boleh ambil 100% daripada situ untuk menjelaskan apa yang orang itu maksudkan. Bila dia tulis, tak bermaksud apa yang dituliskan itu sama seperti apa yang anda anggap. Tapi dalam kaunseling ni dia berbeza. Bila orang tulis sesuatu status ke, ayat ke, petikan ke, kita boleh nampak
ataupun kita boleh menganalisa penulisan tersebut sama ada dia menuju kepada seseorang ataupun dia bercakap pasal diri dia sendiri atau dia bercakap ataupun dia buat secara general. Okey, maksudnya dia tidak mengetahui detail tetapi dia bercakap secara general. Kita boleh tahu, cuma dia kena disokong oleh visual, okey, dan apa yang kita dengar daripada segi intonasi suara dia, daripada segi pergerakan tubuh badan dia, okey, body language dia, daripada segi non-verbal behavior yang ditunjukkan. Itu pun boleh jadi sebagai salah satu elemen yang kita tengok dan wujud daripada analisa kita tadi. Contoh kata orang ni ada masalah, misalnya katanya orang ni ada problem. Bila orang ada masalah, ada problem ni, dia datang jumpa kita, dia datang secara fizikal, maksudnya orang ini datang di hadapan kita, kita boleh nampak perlakuan dia, kita boleh nampak dia punya emosi, kita boleh nampak dia punya tingkah laku dekat situ, dan kita boleh dengar dia punya perkataan atau ayat. Okey, jadi bila orang datang ni, kita boleh lihat satu persatu daripada segi adakah dia punya emosi ni sama dengan apa yang diperkatakan. Contoh dia kata dia sedih, tetapi emosi sedih tidak ditunjukkan. Contoh dia kata dia tidak tahu, tetapi daripada segi perlakuan atau non-verbal behavior dia nampak seperti mana dia tahu benda tersebut. Jadi kalau nak kata kaunselor boleh baca fikiran orang, tak dapat, tetapi dia boleh menganalisa. Okey, kalau tak ada yang tak faham, maybe boleh tanya pada bahagian komen nantilah, ataupun tanya saya kemudian, PM saya pun tidak apa. Okey, saya boleh jelaskan. Okey, yang kedua, masa sebelum sesi kaunseling ini tadi, apa persediaan yang diperlukan? Okey, benda pertama, bila bercakap pasal kerjaya sebagai seorang kaunselor, seorang itu mesti ada pengetahuan yang luas. Dia kena ada knowledge. Okey, knowledge pasal apa? Okey, persoalan ni knowledge pasal apa? Takkanlah semua benda dia tahu kan? Okey, tetapi sebagai seorang kaunselor ni, kita kena terima hakikat bahawa orang menjadikan kita ni tempat rujukan, dan ada masanya kita dijadikan sebagai kuantum pertanyaan. Okey, maksudnya segala persoalan dalam kehidupan yang tidak ada kaitan pun dengan bidang kaunseling, tetapi orang akan tanya kepada kita. Dan apa tanggungjawab kita sebagai seorang kaunselor selain daripada menimba ilmu pengetahuan, tetapi satu lagi tanggungjawab kita adalah mengakui kalau kita tidak tahu. Be honest, jujur kalau kita tidak mengetahui tentang sesuatu perkara, tetapi kalau kita tahu, kita boleh kongsikan dengan klien kita. Maksudnya dekat sini, seseorang kaunselor itu perlu mempunyai pengetahuan yang melebihi daripada apa yang sepatutnya ada pada diri seorang kaunselor. Contoh, berkisar tentang teknologi, berkisar tentang sains, berkisar tentang hobi. Misal kata orang suka main game, kita kena belajar pasal benda itu. Orang suka minat bola, kita kena belajar pasal benda itu. Kenapa? Ini untuk memastikan pembinaan, pada fasa yang pertama ini, pembinaan hubungan di antara kaunselor dengan klien menjadi lebih selesa. Jadi orang bila kita bercakap dengan dia, kita boleh membiasakan diri dengan keadaan atau situasi tersebut. Okey, jadi orang akan rasa macam senang bila nak berbual dengan kita. Walaupun kali pertama dia jumpa dengan kita, dia rasa selesa untuk bercakap dan berbual. Pengetahuan kena luas. Maksudnya persediaan yang kita kena buat adalah kita kena banyak membaca. Kena banyak rujuk pasal isu-isu semasa, kita kena baca berkenaan dengan bagaimana situasi pemikiran atau mental masa sekarang, banyak baca jurnal, banyak menimba ilmu, tak kisahlah daripada segi keagamaan. Agama ni saya tak fokus kepada agama Islam saja, tapi saya juga fokus kepada agama-agama yang lain, sebab ramai di antara klien saya yang datangnya daripada bukan beragama Islam. Okey, jadi tidak sama prinsip dengan saya. Kalau saya nak terangkan, kalau mereka membenarkan saya menerangkan daripada segi pandangan, sudut pandangan spiritual, daripada agama lain, saya dah ada basic itu, walaupun tidak secara menyeluruh. Tidak semuanya kita tahu. Kita ada prinsip kita, ada pegangan kita, ada nilai kita. So itu jawapan saya bagi yang kedua ini tadi. Soalan yang ketiga, pernah tak buat sesi dalam keadaan diri sendiri tertekan? Selalu. Selalu.
Soalan ni common lah, biasa orang tanya kan. Okey, selalu tiap hari saya jumpa puan, selalu nampak happy je, selalu nampak ceria, selalu nampak tenang. Okey, tapi ada tak masa kita ada masalah, kemudian kita nak bagi kaunseling pada orang lain? Jawapannya kat sini memang selalu. Okey, pernah. Kenapa? Bila kita buat sesi, kita buat kaunseling pada orang lain, kita diri sendiri kena fit dulu. Maksudnya kita kena bersedia. Bersedia ni daripada segi apa? Bersedia daripada segi cara kita nak alihkan perhatian kita daripada fokus kepada permasalahan pribadi yang kita ada kepada permasalahan klien. Contoh, katakanlah sebelum itu ada masalah pribadi, okay? Beberapa jam sebelum sesi ni ada masalah pribadi, kena marah dengan bos. Saya bagi contoh lah, kena marah dengan bos beberapa jam sebelum sesi. Jadi emosi kita ni rasa macam kena marah kan, mesti kita rasa macam sedih kan, betul? Tapi dalam sesi kita tak boleh express atau nilai diri kita kepada orang yang berhadapan dengan kita. Sebab orang yang datang ni dia ada masalah dia sendiri. Jadi bila dia datang jumpa kita, dia mengharap bahawa masalah dia tadi dapat dikurangkan. Okey. Jadi saya buat setup sikit. Okey, masalah ini dapat dikurangkan. So bila bila orang ni nak menyampaikan dia punya permasalahan, tetapi kita pula pamerkan kita punya masalah, bukankah double permasalahan dekat situ? So tanggungjawab kita as a professional dalam bidang kaunseling, saya kita tak cakap kita, okay? Pendekatan kita mungkin lain-lain. Mungkin ada orang yang tak bersedia, ada masalah pribadi, tak nak buat sesi kaunseling, ada juga. Tapi pada saya sendiri, anytime, okay, saya boleh perform dan buat sehabis baik, bergantung kepada apa yang saya tahu dan apa yang saya ada, okay, pada ketika itu untuk memberi servis yang terbaik kepada klien-klien saya. Jadi bila ada masalah, kita kena asingkan dulu. Maksudnya bezakan antara prioriti sekarang adalah saya kena fokus pada klien saya, bukan masalah pribadi saya. So itu jawapan yang ketiga. Soalan yang keempat yang biasa orang tanya adalah macam mana kaunselor boleh ingat fakta kes? Boleh tulis ataupun tidak? Okey. Ini bergantung kepada cara masing-masing. Kalau contoh cara saya, gaya ataupun style saya buat kaunseling, saya tidak ada mencatat. Okay? Saya bukan macam doktor. Kalau dekat kita tengok dalam TV kan, bisa kita tengok orang akan orang akan buat orang akan tulis something berkenaan dengan kes. Okay, dia tengah bercakap, ini kita tulis something. Ada doktor macam tu. Itu dekat hospital. Okay, bukan dekat setting tempat saya bekerja. Saya kalau masa kaunseling, selalunya dalam paling sekejap lah, dalam 1 jam lebih. Okay, sepatutnya dalam 45 minit dah settle sepatutnya. Tapi selalunya klien saya dia akan bercakap. Okay, saya akan bagi ruang jugalah dalam 1 jam setengah macam tu dalam sesi. So macam mana nak hafal detail dalam 1 jam setengah ini tadi dan rangkumkan dalam report yang kita buat selepas sesi. So apa yang saya buat, ini memerlukan latihan. Okay, dalam kaunseling ini memerlukan latihan. Daripada segi memori kita dalam bila orang bercakap, okay, contoh saya bagi gambaran. Seorang klien datang tanpa ada apa-apa clue, okay, berkenaan dengan kes, berkenaan dengan apa yang masalah yang nak beri, okay, yang ada pun mungkin presenting issue, misalnya kata dia ada masalah disiplin ke, dia ada masalah keluarga, dia akan bagi tahu roughly dekat situ, tapi tidak secara keseluruhan. Maksud kita tak datang lagi penerokaan. So bila dia tengah bercakap dengan kita, masa itulah fikiran dan otak kita ni menyatu dengan kes tersebut. Maksudnya kita ni yang jadi bahan recording dia. Kita record every moment yang ada pada ketika itu dalam fikiran kita secara grafik. Dan kita boleh ingat satu persatu detail yang ada dalam kes tersebut. Maksudnya masa dia tengah bercakap dengan kita tu, otak kita tak pergi ke tempat lain. Kita fokus kepada diri dia, soalan yang kita beri, okay, perancangan. Sebab tu bila macam contoh klien ni, saya bertanya, sebenarnya pada hakikatnya saya boleh tahu apa yang benda yang dia nak jawab dan saya sudah bersedia dengan soalan yang seterusnya. Faham? Okay, bila saya tanya soalan kepada klien saya sebenarnya tahu apa benda yang dia nak jawab
So saya lebih pada direktif lah. Itu bergantung kepada penggunaan atau teori yang digunakan oleh kaunselor tersebut. Ada kaunselor jenis guna PCC, lebih kepada client centered. Ada kaunselor dia lebih kepada dia lebih kepada penggunaan CBT ataupun lebih terarah lah, lebih direktif. Maksudnya dekat sini ada kaunselor ni dia guna CBT. CBT ni cognitive behaviour therapy. Ada yang guna REBT, rational emotive behaviour therapy. Saya guna dua benda ini, CBT dan REBT. So bila guna CBT dan REBT ni lebih pada hujah, lebih kepada soalan-soalan yang boleh direct, boleh bagi panduan kepada klien kita mana dia nak pergi. Sebab dalam keadaan orang bermasalah, fikiran dia tidak rasional. Fikiran dia tidak rasional dan dia tak boleh nak tengok jalan yang mana yang betul, yang mana tak betul. Jadi kaunselor dia tahu mana jalan yang betul, mana yang jalan yang tak betul. Jadi kita direct that person. Cuma ini ada perbahasan lah, ikut keperluan dan ikut gaya masing-masing. Kalau saya lebih ke arah itu untuk bantu klien saya supaya mereka ini dapat pergi menuju kepada matlamat apa yang mereka nak dalam sesi tersebut. Soalan yang keempat. Maksudnya kat sini tak ada menulis. Saya tak ada prefer untuk menulis, tapi kalau ada pun saya akan catat sikit saja clue dia. Supaya soalan-soalan saya lepas itu akan lebih terarah. Tetapi kita memang tidak ada merekod macam dalam tengok cerita tu, kita record one by one, tidak. Masa orang bercakap, kita tumpu pada orang itu bercakap. So, soalan yang kelima. Apa masalah yang tak boleh jumpa kaunselor? Masalah kesihatan. Ada pernah orang rujuk kepada saya, dia ada masalah kesihatan, tetapi dia ada tertekan because of masalah kesihatan itu, ataupun berhadapan dengan depression sebab ada masalah kesihatan. Misal katanya seperti itulah. Masalah yang tak boleh jumpa kaunselor adalah entah. Saya tak tengok apa masalah yang tak boleh jumpa kaunselor. Saya tak menolak. Maksudnya kalau orang datang jumpa saya dengan masalah yang mungkin baru untuk saya akan entertain juga. Tapi bergantung kepada pengetahuan saya lah. Kalau saya tahu, saya kongsi. Kalau saya tidak tahu, saya akan tolak secara baik. Maksudnya tak ada had masalah. Semua boleh, insyaAllah. Masalah financial maybe boleh, tapi ikut penjelasan yang berpandu kepada kisah tentang yang merujuk pada kaunseling punya isu lah, ataupun psikologi punya isu, tapi bukan berkisah tentang macam mana nak dapat duit. Itu mungkin di luar bidang kaunselor itu sendiri. Yang seterusnya, kalau klien tanya soalan yang bertentangan dengan prinsip diri, apa nak buat? Ini biasa. Ini biasa berlaku. Prinsip diri ni adalah nilai pada diri kita. So bila dalam kaunseling ni, kita tak boleh letak prinsip kita kepada klien yang berhadapan dengan kita. Contoh, saya orang yang beragama Islam dan klien saya bukan beragama Islam. Saya bagi contoh lah. Senang. Contoh, saya tak suka pada golongan LGBT, golongan gay, lesbian, bisexual dan transgender. Saya tak suka, tetapi saya tak boleh letakkan nilai diri saya, nilai peribadi saya kepada klien saya tadi. Contoh, klien datang, dia gay. Contoh aja contoh. Dia datang, dia mengaku dan dia cakap, puan, saya gay. Tapi saya tertekan sangat sebab keluarga tak dapat nak terima keadaan saya. So apa yang saya buat pada ketika itu melanggar dilema dalam diri kita, prinsip diri kita. Apa saya nak buat, puan? Kalau saya dalam keadaan macam tertekan macam ni, ada tak advice yang mungkin puan boleh bagi kepada saya supaya saya tak nak rasa tertekan sangat? So kalau you tak selesa, kalau konsep itu tak selesa dengan keadaan tersebut dan tak boleh jadi natural, tak boleh jadi genuine dalam counselling tersebut, you better tolak. Ini untuk kebaikan klien dan juga kebaikan kaunselor itu sendiri. Tetapi kalau you boleh jadi natural dan tolak sekejap prinsip you dan pandang klien itu sebagai individu yang meminta pertolongan daripada anda, anda akan nampak
jalan dekat situ. Macam mana nak tolong dia, macam mana nak bantu dia. Okey, fokus kalau kita nak bantu orang tersebut, kita boleh bantu. Tetapi kalau ia langgar prinsip dan sampai kita tak boleh jadi neutral, itu mungkin you boleh tolak. Okey, itu mungkin boleh tolak. Tolak dengan cara baik. Okey. Merujuk kepada soalan yang seterusnya, pernah atau tidak menolak kes? Okey. Berkata benda ini, okey. Saya pernah menolak kes. Saya menolak kes ini mungkin satu dalam sejuta lah. Kalau ada kes 1 juta, mungkin satu di antaranya. Okay, sebab saya jarang menolak kes. Apa-apa yang datang kepada saya anggap itu satu cabaran, satu peluang untuk saya belajar benda yang baru. So saya jarang menolak kes. Okay, tetapi ada masanya saya menolak kes disebabkan oleh berlaku quantum transference. Okay, istilah apa quantum transference? Maksudnya kita dah tak merasa bahawa orang ini klien kita lagi dah. Kita ambil apa masalah yang dia buat itu menjadi masalah kita. Contohlah, okay, ini contoh. Orang dah hantar makanan kejap Okay, contoh seseorang tersebut dia beritahu dia ada masalah masa kecil, dia selalu kena pukul. Okey, contoh dia beritahu masalah masa kecil, saya selalu kena pukul puan. Kemudian kaunselor tu sendiri waktu kecil dia selalu kena pukul juga. Okey, tetapi dia masih belum lagi boleh merawat diri dia akibat daripada trauma experience yang dulu. Sebab manusia, kaunselor pun manusia juga, dia ada dia punya personal experience kan dalam kehidupan dia. Dan ia ada percanggahan, ada quantum transparent dekat situ. Dia melihat klien dia seperti diri dia dulu. Jadi apabila benda itu berlaku, counselling atau sesi tersebut boleh jadi tidak berkesan kepada klien itu, sebab kaunselor ini akan memilih apa yang dia pernah buat dulu dan dia akan direct that person ke arah itu juga. Okay? Dan saya akan try untuk mengelak. Okay, orang hantar makanan, tak apa. Okay, saya akan try untuk elak daripada buat sesi sekiranya saya ada influence daripada segi personal saya dalam counselling tersebut. Dan contoh yang kedua, misalnya kata kita buat counselling tapi klien kita ni menunjukkan perasaan suka berlebihan kepada diri kita. Contoh, biasalah kalau dalam counselling ini tadi adalah yang klien-klien lelaki, misalnya katanya kita nampak dia punya tarikan kepada kita tu lebih daripada klien kepada kaunselor. Yang itu saya tolak. Maksudnya saya tak nak buat sesi dengan orang yang menganggap saya lebih daripada kaunselor dia. Kita pandang dia mungkin sebagai klien, tetapi orang ini pandang kita sebagai personal yang lain, bukan sebagai kaunselor. Tapi dia jumpa kita sebab dia suka tengok kita, dia suka dengar kita bercakap. Itu sudah di luar daripada profesional bidang ini. So kalau kita nak buat sesi dengan seseorang, pastikan kita tidak berada dalam keadaan merasa bahawa klien kita ni jadi personal pula pada diri kita. So tolak. Pernah tolak atau tidak sesi? Pernah. Okey, jawapan dia kat sini. Okey, yang terakhir untuk soalan kali ini adalah, kaunselor pernah rasa sedih tak? For sure. Okey, kehidupan kita, dalam hidup kita sebagai seorang manusia, kita mesti akan rasa sedih. Cuma perbezaan kita sama ada kita ni nak entertain perasaan sedih itu ataupun kita ambil perasaan sedih itu sebagai satu sumber motivasi kita untuk bergerak lebih maju ke hadapan. Maksudnya untuk move on. Kalau kita lihat perasaan sedih itu sebagai satu beban, ia akan jadi beban. Tapi kalau kita pandang perasaan sedih itu sebagai option, okay, peluang untuk kita maju ke depan, perasaan sedih itu akan jadi sumber motivasi kita. Saya pernah berhadapan dengan situasi di mana saya rasa sangat-sangat sedih dengan kehidupan saya. Saya merasa kehidupan saya berada di peringkat yang paling bawah. Tetapi dengan perasaan sedih itu juga saya bangkit daripada rasa kekurangan itu, rasa sedih itu, rasa jatuh ke bawah itu. Saya gunakan perasaan sedih ini sebagai suplemen
okey, untuk saya bergerak maju lebih ke hadapan. Okey, so maaf kalau video ini sedikit panjang. Okey, nanti saya akan jelaskan seperti banyak soalan sebenarnya berkisar tentang Kerjaya sebagai seorang kaunselor, dan mungkin ada yang ramai salah faham apa kaunselor ini, apa pekerjaan dia, apa yang dia buat dalam sesi. So ramai yang salah faham. Tadi saya nak terangkan sedikit lah berkenaan dengan kaunseling itu mengikut pengetahuan saya. Okay, I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Moga bermanfaat. Bye bye.